Hai murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar hari ini? Cikgu doakan agar semua murid-murid berada dalam keadaan sehat dan ceria. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Seperti biasa kita akan sambung untuk tema yang ke-6 dan unit yang ke-17 iaitu teknologi dalam kehidupan. Tajuk kita pada hari ini ialah Tidak Basah Lagi Kasutku. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 117. Jika kamu telah bersedia, mari kita teruskan. Mari kita lihat dahulu apakah standard kandungan dan standard pembelajaran untuk tajuk kita pada hari ini. Untuk standard kandungan, iaitu 3.3 menghasilkan penulisan. Manakala standard pembelajaran pula 3.3.2 mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Sekarang, kita lihat pula apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengedit dan memurnikan teks. Manakala, untuk kriteria kejayaan pula, murid berjaya mengedit dan memurnikan teks dengan betul. Mari kita teruskan. Baiklah, kita mulakan dahulu dengan aktiviti yang pertama, iaitu membaca dan memahami maklumat. Seperti yang cikgu telah maklumkan tadi, kamu boleh buka buku teks pada halaman 117. Mari kita lihat semula tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah Tidak Basah Lagi Kasutku. Kasut siapa murid-murid? Mari kita baca dahulu maklumat yang diberikan. Zara dan ibunya ke kedai untuk membeli kasut sekolah yang baharu. Oh, kasut Zara rupanya. Cuba perhatikan pada gambar yang diberikan. Kita dapat lihat Zara dan ibunya berada di sebuah kedai kasut. Sepertinya Zara hendak membeli kasut sekolah. Mari kita baca maklumat yang seterusnya. Sebelum kita membaca maklumat yang seterusnya, cikgu ingin maklumkan kepada semua murid-murid, kita akan membaca, mengedit dan seterusnya memurnikan teks. Bagaimana? Selepas ini kita akan membaca petikan tentang Zara tadi. Pada petikan tersebut terdapat beberapa kesalahan dari segi tanda bacaan, ejaan dan penggunaan imbuhan. Kita akan lihat jenis-jenis tanda bacaan yang perlu diperhatikan semasa mengedit teks. Antaranya ialah titik, koma, sempang ataupun sengkang, tanda petik ataupun tanda pengikat. Yang ini biasa digunakan jika terdapat ayat dialog di dalam petikan. Kemudian koma bertitik, titik bertindih, tanda soal dan tanda seru. Jelas kan murid-murid? Untuk ejaan pula, kita perlu perhatikan ejaan pada setiap perkataan yang digunakan di dalam teks. Penggunaan huruf besar juga penting ya murid-murid. Huruf besar bukan sahaja digunakan untuk kata nama khas, tetapi juga kita perlu menggunakan huruf besar selepas tanda titik. Selain itu, kita juga perlu lihat penggunaan imbuhan sama ada imbuhan awalan, apitan ataupun imbuhan akhiran yang digunakan betul ataupun tidak. Baiklah, jika kamu telah faham tentang tanda baca, ejaan dan penggunaan imbuhan, mari kita teruskan bacaan. Baiklah, sekarang kita akan mulakan bacaan. Kita akan membaca sambil mengesan di mana terdapat kesalahan-kesalahan yang kita perlu betulkan. Mari kita baca bersama-sama. Encik,
Kami sedang mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah Encik menjualnya? Tanya Puan Zura. Perhatikan, sekiranya terdapat apa-apa kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan ataupun tidak. Kalau tak ada, maksudnya kita boleh teruskan bacaan. Ada. Kasut tersebut diperbuat daripada getah. Terdapat tempat kosong di situ, tapi kita teruskan bacaan terlebih dahulu. Namun, tidak selesa terpakai. Saya cadangkan, Puan dibeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Kasut tersebut lebih selesa dipakai, terang jurujual. Baiklah, kita baca semula. Ada. Kasut tersebut diperbuat daripada getah. Agak-agak, apakah tanda bacaan yang sesuai kita letak pada petak kosong tersebut? Ya, tanda titik. Namun, perasan tak selepas tanda titik, namun N huruf besar. Namun, tidak selesa terpakai. Agak pelik kan? Penggunaan terpakai di situ kurang sesuai, maksudnya di sana terdapat kesalahan dari segi penggunaan imbuhan. Perkataan yang sesuai adalah dipakai, namun tidak selesa dipakai. Saya cadangkan Puan dibeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Pelik juga kan bunyinya? Dibeli. Sepatutnya, di sini pun terdapat kesalahan penggunaan imbuhan. Perkataan dibeli kurang sesuai. Perkataan yang sesuai adalah membeli. Saya cadangkan Puan membeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Yang ini baru betul. Kemudian, kasut tersebut lebih selesa dipakai. Perasan tak perkataan lebih? Betul tak ejaan dekat situ? Salah kan? Lebih kita eja dengan L-E-B-I-H. Lebih. Kasut tersebut lebih selesa dipakai. Baiklah, boleh kan murid-murid? Kalau begitu, mari kita teruskan untuk perenggan yang seterusnya. Kita teruskan bacaan. Memang selesa Encik tetapi mudah basah apabila mengkena air hujan, balas Puan Zura. Jika begitu, saya mengesyorkan Puan membeli penyembur kalis air ini. Penyembur ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan. Kata jurujual. Wah, bagusnya penyembur ini. Bagaimanakah menggunakannya? Tanya Zara. Baiklah, kita lihat semula petikan ini. Kita akan cuba kenal pasti kesalahan-kesalahan yang kita perlu betulkan. Untuk pengetahuan semua, petak kosong yang disediakan adalah kita perlu letakkan tanda bacaan yang sesuai. Kita lihat pada petak kosong yang pertama. Cuba lihat ayat yang diberikan. Memang selesa Encik tetapi mudah basah apabila mengkena air hujan, balas Puan Zura. Maksudnya di sini, ini adalah ayat yang berbentuk dialog. Jadi, tanda bacaan yang sesuai ialah tanda pengikat ataupun tanda petik seperti yang cikgu telah beritahu tadi. Seterusnya, mudah basah apabila mengkena air hujan. Perkataan mengkena agak pelik bukan? Di sini terdapat kesalahan dari segi penggunaan imbuhan. Perkataan yang sesuai adalah terkena. Boleh kan murid-murid? Untuk petak kosong yang kedua, kita perlu letak sekali lagi tanda petik iaitu penutup bagi ayat dialog tadi. Seterusnya, kita teruskan. Cuba kenal pasti lagi ayat yang seterusnya. Jika begitu, saya mengesyorkan Puan membeli penyembur kalis air ini. Perhatikan pada perkataan mengesyorkan. Di sini terdapat kesalahan ejaan. Sepatutnya dieja seperti ini, mengesyorkan. Seterusnya,
Perhatikan selepas tanda titik. Penyembur. Penyembur ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan. P di situ kita perlu tulis menggunakan huruf besar sebab selepas tanda titik kan. Jadi kita kena betulkan juga di situ penyembur. P perlu ditulis menggunakan huruf besar. Seterusnya, wah, bagusnya penyembur ini. Ini merupakan ayat seru. Jadi, peta kosong yang seterusnya ini kita perlu letakkan tanda seru. Bagaimanakah menggunakannya? Ini merupakan ayat tanya, betul tak? Jadi, kita perlu letak tanda tanya di situ. Boleh kan murid-murid? Baiklah, mari kita teruskan untuk perenggan yang seterusnya. Kita teruskan bacaan. Kamu hanya perlu menggoncangkannya dan menyemburkannya pada kasut. Jarak semburan ialah 15 cm dari kasut. Biarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Bagi mendapatkan hasil yang lebih baik, kamu boleh menyemburkannya untuk lapisan kedua. Selepas itu, kamu boleh memakainya seperti biasa. Jelas jurujual. Oh, begitu cara menggunakannya. Mudah sahaja. Saya berharap kasut saya bersih dan tidak basah lagi jika hari hujan, kata Zara. Cikgu yakin kamu dapat kenal pastikan terdapat beberapa kesalahan pada petikan yang kita baca tadi. Mari kita kenal pasti bersama-sama dan betulkannya. Kamu hanya perlu menggoncangkannya dan menyemburkannya pada kasut. Perhatikan pada perkataan menyemburkannya. Di sini terdapat kesalahan ejaan. Sepatutnya dieja seperti ini kan? Menyemburkannya, bukannya menyembur. Jarak semburan ialah 15 cm dari kasut. Biarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Perhatikan pada ejaan untuk perkataan 10. Kita perlu betulkan di situ. Ejaan yang betul adalah 10. Seterusnya, bagi mendapatkan hasil yang lebih baik, kamu boleh menyemburkannya untuk lapisan kedua. Perhatikan pada perkataan mendapatkan. Kurang sesuai di situ, bukan? Imbuhan kurang sesuai, kita perlu gantikan dengan imbuhan mendapatkan hasil yang lebih baik. Boleh setakat ini murid-murid? Kita teruskan bacaan. Selepas itu, kamu boleh memakainya seperti biasa. Perhatikan untuk perkataan memakainya. Kurang sesuai penggunaan di situ, kita perlu tukarkan kepada imbuhan iaitu memakainya seperti biasa. Peta kosong di situ kita perlu letak tanda petik ataupun tanda pengikat sebab dia adalah penutup bagi ayat dialog tadi. Jelas jurujual. Oh, begitu cara menggunakannya. Mudah sahaja. Saya berharap kasut saya bersih dan tidak basah jika hari hujan, kata Zara. Ada lagi tak yang perlu kita betulkan? Ya, perkataan bersih di sana kita perlu betulkan. Ejaan bersih adalah bersih dan tidak basah lagi jika hari hujan, kata Zara. Baiklah murid-murid, kita telah siap mengedit dan memurnikan teks. Ada banyak kan kesalahan yang terdapat dalam petikan tadi? Maksudnya, kita perlu lebih berhati-hati dalam menulis teks. Kadang-kadang kita tak sedar semasa melakukan kesalahan. Sebab itulah kita perlu membuat semakan semula setelah kita selesai menulis teks ataupun karangan. Boleh murid-murid? Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung sesi pembelajaran untuk hari ini. Cikgu harap semua murid-murid boleh faham tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu bagaimana untuk mengedit dan memurnikan teks.
Selepas ini, kamu boleh cuba untuk mengedit, seterusnya memberikan teks pada petikan yang cikgu akan berikan. Kamu boleh dapatkan pautan latihan di ruangan deskripsi. Oleh itu, sekian dahulu daripada cikgu dan terima kasih untuk perhatian dan kerjasama yang diberikan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.